Wajah ayah bunda bermain di mata, mengajakku pulang ke desa di hari bahagia, hari raya. Semestinya lagu Air Mata Syawal untuk Aidilfitri kali ini memberi makna yang cukup mendalam bagi mereka yang berjauhan dengan keluarga, kerana situasi Aidilfitri dalam norma baharu ini memberi kesan yang cukup mendalam, kerana kita tidak boleh merentas daerah, merentas negeri maupun merentas negara untuk bertemu keluarga tercinta. Dan keterujaan wajah ibu bapa menyambut kepulangan anak yang tercinta, kemeriahan suasana malam raya itu tidak dapat dirasai disebabkan oleh suasana norma baharu di Aidilfitri. Dan itulah sebenarnya erti sebenar pengorbanan, dan sebenarnya ramai antara mereka yang tidak dapat bertemu keluarga tercinta disebabkan situasi COVID-19, dan ini adalah pengorbanan yang sebenarnya tidak menjadi tembok halangan untuk kita masih lagi membina hubungan yang erat dengan keluarga meskipun di atas talian. Dan hari ini dengan topik nasib raya anak perantau, Darah Muda membawakan seorang anak perantau yang telah menetap di New Zealand selama 3 tahun, iaitu Syahidah Amila yang merupakan alumni Massey University di New Zealand. Terima kasih Syahidah Amila kerana bersama-sama kami dalam Darah Muda untuk topik nasib raya anak perantau. Baik, kalau hari ini 5 Syawal, baik, kalau boleh Syahidah kongsikan sewaktu hari raya pertama, bagaimana suasananya di sana? Hari raya pertama, Masya Allah. Kami pada tahun ini mengambil cara yang lain daripada yang lain compared to 3 tahun lepas menyambut raya. Kerana tahun ini kami beraya di Wellington. So basically usually memang kami berasal dari Palmerston North, New Zealand lah. Jadi untuk 2 tahun yang lepas kami beraya selalunya di Palmerston North, New Zealand. Tapi tahun ini kami beraya di Wellington saja untuk berjumpa dengan umat Islam di Wellington dan juga rakan-rakan Malaysia yang berada di Wellington. Jadi itulah lain sikit lah daripada 2 tahun yang lepas. Tapi suasananya still sangat meriah. Kita still makan rendang, makan lontong dan juga makan nasi impit. Tapi yang berbezanya ialah kita beraya without ahli keluarga lah sudah semestinya. Tapi bukan itu saja, negara New Zealand ini ialah negara bukan Islam. Jadi tak ada istilah lah public holiday untuk khas di menyambut Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidiladha pun memang tak ada public holiday sebab bukan negara Malaysia, negara Islam lah. Baik, kalau Syahidah dah 3 tahun berada di New Zealand, meraihkan Hari Raya Aidilfitri di sana. Jadi kalau boleh recall balik, apakah momen-momen yang Syahidah nak rasakan? Kalau dekat Malaysia kita boleh rasa benda tu, tapi kat New Zealand kalau boleh rasa, apa yang sebenarnya Syahidah nak rasakan? Saya paling nak rasa boleh main mercun. Mercun besar-besar lah. Dekat sini susah jugalah kita nak dapatkan mercun yang besar sama macam kita dapat mercun dekat Malaysia lah. Jadi itulah paling saya rindunya dengan lagi satu benda yang saya rindu ialah untuk dapat rasa lemang yang dibakar fresh. Sebab kat sini memang susah lah nak cari buluhnya kan. Yang boleh kita buat ialah lemang yang instant ikut cara bukan bakar dalam buluh lah. Jadi daripada segi persediaan hiasan, makanan, adakah Syahidah turut memasak bersama-sama dengan rakan-rakan housemate dalam rumah atau bagaimana? Ya. Kami akan rewang malam sehari sebelum raya tu kami akan bertungkus lumus lah masak rendang sama-sama. Kita buat kuih raya sama-sama. Lepas tu kita Alhamdulillah lah, New Zealand ini kita senang lah untuk dapatkan daging dan ayam halal, bahan-bahan untuk juadah raya juga kita dah boleh dapatkan dalam Asian store yang terdekat. Jadi Alhamdulillah kita ada rendang, lontong semua. Alhamdulillah nasi impit pun ada. Dan kita cubalah sedaya upaya untuk membuatkan raya kita di New Zealand semeriah raya di Malaysia walaupun without
ahli keluarga kita still juga untuk bangkitkan kemeriahan beraya bersama-sama rakan. Baik, sepanjang 3 tahun itu, apa beza sambutan perayaan sebelum sebelum pandemik dan juga sekarang pandemik COVID-19? Jadi kita beraya start daripada COVID ialah 2020, which is tahun lepas lah kan. Jadi tahun lepas kita beraya still mengikut SOP because kita lockdown start March hingga Mei. Jadi waktu raya tahun lepas tu kita tidak dibenarkan untuk solat raya berjemaah di masjid lah bersama-sama umat Islam yang lain. Jadi kita hanya dibenarkan untuk solat raya di rumah. Dan open house juga kita dihadkan untuk menerima tetamu only 10 orang sahaja. Jadi gathering lebih daripada 10 orang memang tidak dibenarkan. Tapi alhamdulillah lah tahun ni kita New Zealand tiada lagi community cases, memang zero community cases. So kita memang boleh sambut Hari Raya memang sepenuhnya, memang all out sambut Hari Raya tahun ni. So kita boleh mengunjung, kita boleh terima tetamu, kita boleh solat raya. Cuma itulah kena still jaga SOP solat raya tu jugalah. Okey, apabila Syahidah sebut di New Zealand sekarang ni zero community cases kan. Kalau dekat Malaysia kita sekarang sedang PKP lah, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kalau dekat New Zealand tiada, kita nak tahu juga bagaimana SOP daripada sudut solat sunat raya Aidilfitri. Kalau dekat sini kita kena limitkan jumlah jemaah. Dekat sana bagaimana? Untuk solat raya Aidilfitri di New Zealand ni memang alhamdulillah tahun ini kita dibenarkan solat seperti biasa. Akan tetapi ada certain SOP yang still kita kena ikutlah. Contohnya kita still kena scan QR code kita. Macam kalau Malaysia kita ada app MySejahtera app. Tapi kalau di New Zealand kita ada certain app which is New Zealand COVID Tracer app. So from this QR code memang every public location memang kita kena scan the QR code. Dan selain daripada itu, mereka juga telah sediakan station untuk kita sanitize our hand. Memang hand sanitizer akan diprovidekan di kesemua tempat-tempat public area. So selain daripada itu, hanya I think 2 SOP ni saja yang perlu kita ikut dan kita boleh solat macam biasa. Saf pun boleh rapat, tidak perlu dijarakkan dan kita boleh solat ramai-ramai beratus-ratus orang at the same time juga tak apa untuk tahun ni, alhamdulillah. Baik Syahidah, kalau dekat Malaysia pemakaian pelitup muka itu adalah wajib. Kalau dekat New Zealand disebabkan zero community case itu, adakah pemakaian pelitup muka juga sentiasa perlu kalian pakai atau bagaimana? Alhamdulillah kami tidak perlu lagi memakai mask unless kalau kita nak travel menggunakan public transport. That's the only time yang kita kena pakai mask. Selain daripada itu, kita bebas tidak perlu pakai mask ke mana-mana saja. Alhamdulillah. Okey, so menarik sebab kita lihat New Zealand antara negara yang terbaik mengawal penularan COVID-19. Jadi apa yang boleh Syahidah kongsikan dengan kita rakyat Malaysia di sini supaya perlu patuh SOP, ikut segala yang diperintahkan oleh kerajaan supaya kita sama-sama dapat mengekang penularan COVID-19? Alhamdulillah, bagi pendapat saya, kenapa New Zealand boleh menjadi negara bebas COVID-19 ialah bukan sekadar pemimpin mereka yang bertindak pantas seperti yang kita tahu Jacinda Ardern which is Perdana Menteri wanita pertama di New Zealand. Beliau ialah pemimpin yang sangat-sangat bagus dan kerajaan Jacinda Ardern bertindak sangat pantas. Walaupun hanya ada kes COVID-19 yang sedikit, mereka terus membuat lockdown dan menutup sempadan negara New Zealand. Tapi walaupun kerajaan New Zealand mengambil inisiatif yang sangat bagus, rakyat New Zealand juga sangat berdisiplin dan menurut kata. Walaupun
lockdown sudah pun selesai, walaupun New Zealand telah memberi kebebasan untuk bergerak, rakyat New Zealand still mengambil langkah berjaga-jaga dan hanya keluar untuk melakukan urusan-urusan yang penting sahaja. Okey. Jadi disebabkan itulah mereka dapat rasa kebebasan without COVID sekarang ni lah, Alhamdulillah. Baik, kalau kita lihat dekat Malaysia, nak menyambut Aidilfitri, nak rentas daerah, nak rentas negeri, semua itu dilarang. Namun masih ada lagi rakyat Malaysia yang mungkin nak juga balik kampung, nak juga merentas negeri, daerah dan sebagainya. Apa yang boleh Syahidah pesan tentang nilai disiplin itu supaya setiap rakyat patuh akan perintah yang diberikan oleh kerajaan? Tapi saya sebenarnya sangat fahamlah sebab kita juga ada budaya untuk balik kampung. Mereka di sini, di New Zealand ini dengan populasi yang sangat sikit dan kita tak ada budaya untuk balik-balik kampung. Jadi mereka lebih prefer untuk duduk rumah. Tapi kalau kita ni cubalah kita rasa macam at least cuba setahun lagi ni kita kawal diri untuk jaga SOP untuk tidak at least tidak meningkatkan lagi kadar-kadar COVID cases ni dengan berjumpa dengan orang. Jadi kita cuba tahan sedikit saja lagi so we can win this fight against COVID. Ya, cuba tahan sedikit sahaja lagi. Kalau macam Syahidah 3 tahun beraya tanpa ahli keluarga, raya dekat New Zealand kan. Jadi macam mana Syahidah masih lagi boleh berhubung dengan keluarga menerusi atas talian? Macam mana anda bersambut raya dengan family? Alhamdulillah, so New Zealand usually akan raya lewat sehari compared to Malaysia ya, sebab kita menggunakan kita melihat anak bulan untuk menentukan bila tarikh hari raya Syawal pertama. Jadi usually memang dalam 3 tahun ni memang 2 tahun daripada 3 tahun saya ialah Malaysia raya lewat sehari. Jadi sewaktu Malaysia sudah beraya, saya ada masa yang sepenuhnya untuk dispendkan dengan video call dengan ahli keluarga saya. Jadi Alhamdulillah kerana teknologi ni kita boleh terubat sikitlah rindu kita dengan video call dengan family saya. Kita boleh bersalam-salaman secara virtual. Dan kita boleh dapat duit raya secara virtual juga online. Tapi itulah saya rindu jugalah sebenarnya nak dapatkan duit raya dalam sampul hari raya tu kan. Sampul duit raya tu kan. Saya rindu jugalah sebenarnya. Tapi yang mencabar jugalah sebab memandangkan mereka raya sehari awal dan saya raya sehari lambat. Kadang-kadang tu ada jugalah waktu saya video call ibu saya, dia boleh pula terlupa saya ni still berpuasa. Dia tunjuk pula juadah-juadah hari raya tu ada rendang. Memang saya terliur lah juga. Saya still puasa. Mereka dah raya dah. Saya terliur lah juga. Itulah mencabarnya sikit. Okey, jadi Syawal di sana lewat 1 hari. Kalau dalam bulan puasa, kalau kami di Malaysia puasa lebih kurang 13 jam lebih. Kalau dekat New Zealand bagaimana? Kalau kat New Zealand kami 10 jam saja. Pukul 5 petang dah buka puasa dah. Alhamdulillah. Okey, so, tapi bila tengok rendang sangat. Mak tapi bila tengok rendang Mak terus terliur. Terliur. Itu saya paling lemah lah. Saya paling lemah. Terliur. Baik, sepanjang Syahidah berada di New Zealand kan, kita sebagai orang Islam, bagaimana Syahidah melihat penerimaan warga-warga yang mereka bukan Islam tapi melihat kita sebagai orang Islam berpuasa dan meraihkan Aidilfitri? Bagi saya, rakyat-rakyat New Zealand ini sangat open dan sangat memahami dengan agama-agama lain, dan mereka juga sangat hormat akan agama lain dan memandangkan New Zealand ini adalah negara yang berpelbagai kaum. Jadi mereka sangat sukakan kepelbagaian. Jadi mereka kadang-kadang memang ingin turut serta merasai macam mana mengikuti budaya-budaya lain, termasuklah budaya umat Islam. Jadi contohnya kalau kita buat open house, mereka sangat excited lah untuk join, untuk try makanan lain daripada yang lain, makanan yang mereka jarang jumpa di New Zealand ini. Jadi mereka lebih
minat lah untuk belajar budaya-budaya baru. Dan contohnya kalau kita tarawih ke, kita solat raya ke, alhamdulillah rakyat New Zealand ni sangat baik. Mereka sediakan khidmat polis untuk jaga entrance masjid kita untuk menjaga keselamatan dan juga mengelak ancaman yang berlaku kepada umat Islam lah di New Zealand ni. Satu perkabaran yang positif di mana rakyat New Zealand menghormati kita sebagai umat Islam menyambut Ramadan dan juga Syawal. Baik, kita nak dengar lagi perkongsian daripada Syahidah mengenai momen-momen sambutan Raya Anak Perantau ini. Tapi kita perlu berehat seketika, bertemu kembali dalam Darah Muda selepas ini. Bertemu kembali dalam Darah Muda dengan topik Hari Raya sebenarnya hari ini, nasib Raya Anak Perantau. Kita bersama dengan Syahidah Amila yang merupakan alumni Massey University New Zealand. Baik, kalau tadi Syahidah kongsikan bagaimana penerimaan rakyat New Zealand terhadap kita umat Islam menyambut Ramadan juga Syawal. Baik, mungkin rentetan daripada peristiwa Christchurch yang berlaku tahun-tahun yang lepas, bagaimana anda melihat lebih-lebih lagi penerimaan mereka, adakah semakin baik ataupun bagaimana? Seperti yang saya katakan, penduduk New Zealand ini mereka sangatlah ramah dan sangat baik. Tapi daripada impak tragedi Christchurch yang lalu, mereka bertambah lagi lah penerimaan yang baik kepada umat Islam. Jadi saya masih ingat lagi pada 2019, sejurus selepas tragedi Christchurch di masjid tersebut, kita dapat merasai sendiri bagaimana penduduk-penduduk New Zealand kita bertambah sayang kepada umat Islam. Kita boleh rasa, kita boleh tengok melalui bunga-bunga yang telah dihantarkan dan diletakkan di depan masjid. Bukan saja masjid di Christchurch, masjid di sekitar New Zealand. Mereka juga meninggalkan message yang membentuk memberikan support kepada umat Islam. Dan ada juga saya baca dalam Facebook, mereka juga menawarkan khidmat kalau kita berasa takut untuk pergi keluar membeli groceries atau berasa takut untuk berjalan seorang-seorang di luar, mereka akan sediakan khidmat untuk menemani kita untuk kita rasa lebih selamat berjalan di luar. Jadi daripada itu kita dapat lihatlah sebenarnya New Zealand sangat membencikan racism. Mereka sangat-sangat tidak rasif. Alhamdulillah lah, memang saya rasa disayangi oleh penduduk New Zealand. Alhamdulillah. Baik, maksudnya New Zealand juga meraihkan kepelbagaian kaum dan sebagainya. Kalau kita lihat peristiwa yang berlaku di Palestin ketika ini, dalam bulan Syawal, mereka beraya dalam peperangan. Jadi pada pendapat anda, bagaimana pelajar dan umat Islam di New Zealand menunjukkan sokongan kepada umat Islam di Palestin? Alhamdulillah, Sabtu lepas across New Zealand kita berkumpul, beribu-ribu penduduk New Zealand berkumpul dan mengadakan protes di seluruh New Zealand, which is kita ada di Auckland, di Wellington, Christchurch dan juga di sini juga Palmerston North, New Zealand. Kita mengadakan protes yang bertujuan yang pertama ialah untuk menunjukkan solidariti kita kepada rakyat Palestin, dan yang kedua kita ingin mengerahkan kerajaan New Zealand untuk speak out, untuk memberikan strong statement yang mereka juga berada di sisi Palestin, yang mereka juga mengutuk perbuatan Zionis Israel ini. Jadi itu yang tujuan kenapa kita join turut serta untuk memprotes. Dan selain daripada itu juga Muslim Association di New Zealand ini ada membuatkan sumbangan untuk membantu rakyat Palestin dari segi kewangan lah. Sumbangan ini diberi kepada badan-badan seperti Red Cross untuk disampaikan ke Palestin. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik Syahidah, kalau kita lihat di media sosial, setiap hari bila kita scroll Instagram dan Facebook, pelbagai peristiwa, pelbagai khabar duka yang kita lihat yang berlaku di Palestin, wanita, anak-anak kecil yang dibunuh dan sebagainya. Jadi sebagai anak muda, Syahidah sebagai anak muda dan ini program Darah Muda, apa nasihat Syahidah untuk anak muda terus memberi sokongan untuk umat Islam yang berada di Palestin?
Bagi saya, sejujurnya kita tidak sepatutnya berasa takut untuk fight. Walaupun kita tidak boleh fight berada di Palestin tu dalam medan perang, tidak apa. Sebab kita actually boleh fight virtually too. We can use our words and our words can be the power, the weapon untuk kita melawan Zionis Israel tu. Sebab mereka sebenarnya takut akan persepsi dunia luar tentang negara Israel ni. Mereka hanya suka menipu dan untuk tunjukkan sisi baik mereka, padahal mereka lah yang memulakan segala-segala peperangan ini. Jadi kita dengan menggunakan suara kita dan menyebarkan awareness kepada seluruh dunia, kita sebenarnya boleh menjatuhkan Zionis ini. Jadi kita tidak perlu gentar. Tidak perlu gentar. Ya, jadi kebersamaan kita bersama perlu berani menyatakan bersuara di media sosial dan platform-platform yang lain. Baik, jadi kalau kita boleh masukkan sikit tentang vaksin. Bagaimana di New Zealand pemberian vaksin itu kepada warga Malaysia yang menetap di New Zealand? Adakah sama seperti Malaysia memberikan vaksin secara percuma kepada warga asing? Ya, kami juga walaupun warga asing, kami tetap sama juga dapat vaksin sama prosesnya dengan penduduk-penduduk New Zealand. Jadi untuk pemberian vaksin kita dibahagikan kepada 4 golongan lah di New Zealand. Jadi golongan pertama alhamdulillah memang sudah divaccinated kan. Golongan pertama ialah pekerja-pekerja yang bekerja di tempat-tempat isolation dan quarantine dan juga tempat pintu masuk negara which is airport, memang sudah divaksinkan. Yang golongan kedua ialah frontliner and health worker. Starting from Februari yang lepas, March yang lepas, mereka sudah pun memberikan vaksin-vaksin kepada frontliner dan sekarang ni bulan Mei barulah mereka buka kepada orang awam termasuk warga asing seperti saya ini. Tapi mereka mendahulukan dulu orang yang berisiko tinggi seperti warga emas. Jadi by the end of Julai insyaAllah termasuk golongan keempat iaitu everyone, seluruh penduduk New Zealand walaupun migrant ke, refugee ke, immigrant ke, semua akan dapat vaksin yang sama which is Pfizer vaccine. Okey. Baik, apa nasihat Syahidah untuk segelintir golongan yang menganggap vaksin ni tidak perlu? Sedikit nasihat daripada Syahidah. Bagi saya ini amat pentinglah untuk kita fikir bahawa percentage orang yang meninggal akibat COVID lebih banyak percentage-nya daripada orang yang ada side effect of the vaccine. Jadi kita, walaupun kita ada side effect yang sikit of this vaccine ni, walaupun itu pun kita tidak tentu ada atau tidak, kita sebenarnya boleh menyelamatkan banyak lagi orang, populasi yang lain untuk selamat daripada COVID ni. Sebab COVID ni sudah semestinya akan memberi harm kepada body kita, akan membawa maut. Jadi untuk elak lebih lagi ramai orang untuk terkena COVID, lebih baiklah kita ambil vaksin. At least kita boleh raya. Kalau everyone vaksin, kita boleh raya. Itu yang penting. At least Syahidah pun boleh balik raya di sini. Jadi kita berikan sedikit ruang untuk Syahidah. Berikan ucapan Hari Raya untuk keluarga tercinta yang berada di Malaysia. Okay, kepada keluarga saya, saudara mara saya yang berada di Rawang, Selangor, Putrajaya dan juga Batu Gajah Perak, selamat Hari Raya. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan saya bekas pelajar Kolej Profesional Mara Indra Mahkota Pahang dan juga kawan sekolah saya SMK dan SK Bukit Rahman Putra Sungai Buloh. Selamat Hari Raya. Tidak lupa juga kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di New Zealand. Selamat Hari Raya, Eid Mubarak to everyone. Saya doakan agar Allah angkat COVID ini keluar daripada negara kita secepat mungkin dan saya doakan juga kita terlindunglah dari segala niat jahat ancaman dari Israel.
InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syahidah Amila, merupakan alumni Massey University New Zealand, kerana menceritakan pengalaman anda menyambut sambutan Hari Raya di perantauan. Baik, kepada anda yang menonton Darah Muda hari ini, terima kasih. Kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Pastikan terus mematuhi SOP. Pada yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin, boleh terus mendaftar di aplikasi MySejahtera. Terus patuhi SOP dan kekal selamat. Assalamualaikum.